Kembali bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia jam 9.07 pagi. Jadi terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, sekarang kami nak kongsikan kepada anda semua. Di awal siaran tadi saya sempat berikan sedikit mukadimah berkenaan dengan pemimpin-pemimpin parti politik pada hari ini yang mana akan adanya perjanjian bertulis untuk menyokong kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi itu merupakan salah satu perkara yang menjadi tumpuan pada hari ini, iaitu pembentukan kerajaan perpaduan yang seperti mana yang kita tahu. Tetapi pada hari ini, untuk kita bercakap mengenai perkara itu juga, kita nak panjangkan lagi perspektif kerajaan perpaduan ini, bagaimanakah ia boleh memperkasakan keselamatan negara. Jadi saya sangat berbesar hati bersama dengan Dr. Nor Nirwandi Mak Nordin, tidak asing lagi dalam TV1. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami, iaitu penganalisis keselamatan dan juga politik dan juga merupakan pensyarah kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan juga informasi UiTM. Baiklah Doktor, kita mulakan dengan apa yang bakal berlaku pada hari ini. Perjanjian pemimpin-pemimpin parti politik untuk menunjukkan sokongan mereka terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Doktor, mulakan. Apabila telah berlakunya keputusan pilihan raya dan menjunjung kasih baginda Tuanku Apabila Yang Agung telah menitahkan supaya diwujudkan satu kerajaan perpaduan, saya rasa ia telah membuka satu perkara baru dalam bentuk perkembangan politik negara. Kerana bermula daripada PRU 14 hingga ke-15, ketidaktentuan politik itu telah berlaku. Dan apabila pilihan raya umum telah dijalankan, kita kena meraihkan proses demokrasi itu. Dan ramai sedia maklum dengan keputusan pilihan raya telah berlaku, dan inilah bagaimana demokrasi itu berjalan dan baik dalam negara kita. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan demokrasi raja perperlembagaan. Dan dengan hemah baginda kebijaksanaan Tuanku, telah dipermulakan satu elemen yang kita panggilkan sebagai kerajaan perpaduan. Yang mungkin perkara yang baru dalam negara kita, tapi mungkin tidak baru di negara-negara lain. Dan apabila ini berlaku, maka di sinilah wujudnya satu bentuk kecenderungan baru bagi kestabilan sosiopolitik. Dan dalam dasar keselamatan negara, sosiopolitik adalah salah satu teras utama bagi nilai keselamatan dalam dasar keselamatan negara. Jadi inilah menimbulkan satu bentuk keterujaan baru bagaimana untuk kita melihat sama ada kerajaan perpaduan yang dibentuk ini boleh merealisasikan keseimbangan dan kestabilan politik seperti mana yang dimaukan oleh Yang di-Pertuan Agong, Ketua Utama Negara. Jadi dengan perjanjian ini, kita mengharapkan kita berjaya membentuk satu bentuk polisi ataupun dasar yang lebih kuat dan satu kerajaan yang lebih stabil, dan seterusnya ia akan diperkuatkan lagi dengan undi percaya pada 19 hari bulan ini. Dan mungkin kita akan melihat satu bentuk kestabilan politik baru di dalam negara yang boleh membawa kepada perubahan-perubahan dasar-dasar politik berkepentingan masyarakat sepenuhnya, dan melitikkan titik noktah untuk kita berehat daripada membintangkan isu-isu politik, berdebat isu-isu politik yang dilihat tidak berkesudahan daripada PRU 14 hingga PRU 15. Ini saya rasa perkara baru yang ingin dimahukan oleh masyarakat. Saya rasa rakyat juga mahukan sekurang-kurangnya mereka diberikan nafas untuk melihat perkembangan negara berasaskan kerajaan perpaduan dan bukan lebih kepada retorik politik atau politik melampau yang sudah berlaku sejak dari PRU 14 hingga ke PRU 15. Pandangan Doktor, adakah apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sepanjang memegang jawatan sebagai Perdana Menteri, contohnya pada hari ini, salah satu usaha yang dilakukan ini mampu untuk mengembalikan kepercayaan kita terhadap politik negara? Saya kira kalau di pihak masyarakat, kepercayaan itu semakin pudar sebenarnya apabila beberapa krisis telah pun berlaku dalam 2-3 tahun ini, Doktor. Sudah tentu apabila kita bercakap tentang politik sebenarnya harus bersifat berkepentingan masyarakat sepenuhnya. Tetapi apabila politik itu diambil kesempatan, politik itu dibincangkan dalam fasa ataupun benda yang lain, dalam bentuk perbincangan yang di luar pada kepentingan masyarakat, lebih kepada di kalangan ahli-ahli politik sendiri, maka di sini kita memerlukan satu titik nota. Dan mungkin ini dengan hemah baginda Tuanku, dengan satu pembentukan kerajaan perpaduan, kita boleh meletakkan titik nota, dan ia mungkin boleh membawa kepada satu perubahan keyakinan masyarakat. Kerana masyarakat mahukan perubahan-perubahan yang berlaku, khususnya dalam menghadapi unjuran kemelesatan ekonomi 2023, keadaan geostrategik yang saya rasa mungkin kita juga akan bincangkan nanti, perkara-perkara yang tidak ketentuan politik dan perkara-perkara yang berkepentingan masyarakat sepenuhnya. Di sini saya rasa peranan ahli politik, peranan kerajaan perpaduan dan peranan masyarakat untuk meraihkan demokrasi negara dan meletakkan kepercayaan supaya kita boleh kembali membina negara secara bersama. Dan ia cukup-cukup penting untuk kita semua memahami keadaan politik negara, kerana ia
membabitkan keselamatan negara. Kerana keselamatan negara ini, kalau kita bercakap tentang keselamatan, bukan sahaja keselamatan seperti perang dan sebagainya, ia luas. Contohnya alam sekitar juga termasuk dalam keselamatan, isu politik dan juga ketidaktentuan kestabilan sosial juga merupakan satu isu keselamatan negara. Baiklah, untuk kita bercakap mengenai memperkasa keselamatan negara, Doktor, kita mulakan dahulu dengan isu keselamatan cyber yang mana Kementerian Komunikasi dan juga Digital pada hari ini, pada semalam, YB Fahmi Fazil telah pun membuat kenyataan bahawa akan memperhalusi segala usaha di media sosial ini untuk tapis, untuk kurangkan posting-posting juga hantaran yang berbau hasutan, dan juga dalam masa yang sama tidak mahu untuk menafikan kebebasan bersuara masyarakat. Dalam situasi ini, Doktor, soalan saya, apakah langkah yang perlu diambil untuk Kementerian KKD khususnya dan juga kerajaan dalam isu keselamatan cyber ini, terutamanya dalam isu hasutan yang posting yang berbau hasutan ini? Kita rakyat Malaysia, kita sebenarnya bernasib baik sebenarnya. Apabila saya bercakap bernasib baik, kita kena memahami bahawa kita terdapat langkah-langkah pengawalan keselamatan yang cukup baik di negara. Kita ada akta-akta tertentu, contohnya seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Seksyen 233 yang boleh membawa hukuman 50,000 denda setahun penjara. Kita ada Seksyen 505B, Kanun Kesesaan. Apabila satu-satu perkara yang mendatangkan ketakutan dan kegentaran awam boleh dikenakan hukuman penjara dan denda. Kita ada SOSMA, kita ada POKA dan kita ada POTA. Jadi langkah-langkah pengawalan keselamatan ini sebenarnya mencukupi untuk masyarakat melihat ia satu bentuk-bentuk berkepentingan untuk mereka menghadkan pembabitan mereka secara agresif, khususnya di media sosial. Tetapi apa yang diperlukan adalah untuk memperhalusi bagaimana kita nak membina satu bentuk bangsa, keterangkuman bangsa, image identiti bangsa supaya tidak wujud satu prejudis yang melampau. Di mana kita harus melihat balik pada Perlembagaan Persekutuan, rukun negara dan dasar keselamatan negara. Dengan membina identiti ini, saya rasa mungkin ini satu cabaran baru kepada kementerian apabila kita membina satu identiti baru bangsa negara Malaysia, seperti mana yang dilakukan oleh Indonesia melalui Pancasila yang diangkat sebagai ideologi. Tuanku Mukhris juga dalam Majlis Raja menitahkan supaya rukun negara itu diangkat sebagai satu falsafah utama. Jadi inilah salah satu benda yang perlu diperhalusi supaya kita tidak menghilangkan prejudis. Bila ada prejudis ni, salah sangka dalam media sosial berasaskan kaum, agama, bangsa, berasaskan parti politik, maka prejudis ini akan membawa pada satu bentuk kekuasaan individu dalam media sosial, di mana mereka akan menggunakan kawasan individu mereka buat konten, buat TikTok, Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya, dan mereka akan melampaui batas-batas yang ditetapkan. Tetapi awas, mereka harus ingat ada garis panduan undang-undang yang boleh mengikat dan menghukum sekiranya mereka terlanjur dalam membicarakan isu-isu tertentu. Tetapi ini sebenarnya permasalahan dasar yang perlu kita lihat. Bagaimana kita nak mewujudkan satu bentuk gerak saraf perang saraf, membina negara supaya faham inilah asas negara, ini sejarah negara, Perlembagaan Persekutuan, rukun negara, dasar kesatuan negara. Jadi kalau kita boleh membina ini dengan kempen-kempen, baskers, program, forum, hiburan yang boleh bersifat infotainment, perkara-perkara yang melihat pada rangsangan-rangsangan baru, bentuk-bentuk stimulasi yang boleh melihatkan masyarakat rasa, oh ini sebenarnya yang kita nak bergerak ke arah ini. Dan saya rasa ia boleh membantu dengan banyak. Mungkin ini juga perlu dilihatkan di samping langkah-langkah pengawalan yang saya bersetuju, langkah-langkah pengawalan yang seadanya, kerana kita juga terikat untuk melihat pada kebebasan bersuara itu perlu diberikan, khususnya dalam kita menggunakan media sosial. Jadi ini salah satu harapan baru kepada pentadbiran, harapan baru kepada kementerian yang saya rasa bersungguh-sungguh untuk merealisasikan perkara ini. Dan salah satu cabarannya adalah bersama-sama kita mencari satu bentuk pegangan yang boleh diangkat dalam berbagai bentuk platform-platform gerak saraf perang saraf dan membawa masyarakat bersama untuk menghayati perkara ini secara sepenuhnya. Maksudnya penggunaan TikTok itu tidak salah, penggunaan Facebook itu tidak salah, penggunaan Instagram juga tidak salah, tetapi secara dasarnya untuk memperkemaskan rasa sayang kepada negara itu adalah perkara yang perlu diperhalusi oleh kerajaan perpaduan sekaranglah. Selain daripada isu hantaran yang berbau hasutan di media sosial ini, saya juga tertarik dengan isu keselamatan cyber, contohnya penggodaman dan juga kecurian data. Kalau ikut hierarki analisis keselamatan negara, ini adalah antara isu keselamatan negara yang paling utama. Sebab apa? Negara kita sekarang terdedah. Di hujung jari saja sekarang, dunia berada di hujung iPad saya sekarang, di permukaan iPad saya. Jadi isu kecurian data itu masih lagi berlaku di Malaysia dan sangat-sangat ditakuti kerana data-data peribadi ini boleh digunakan dalam pelbagai apa sahaja keadaan. Contohnya scam, kecurian duit di akaun bank dan sebagainya. Jadi selaku kerajaan perpaduan, perkara mana yang perlu diperhalusi supaya isu kecurian data ini dapat kita tangani, terutamanya apabila kita berhadapan dengan dunia teknologi, dunia yang bergerak
cukup laju sekarang, Doktor? Di dalam dasar keselamatan negara dia ada satu konsep dipanggil sebagai keselamatan menyeluruh, iaitu comprehensive security, di mana masyarakat, agensi kerajaan, agensi swasta perlu bekerjasama untuk membina satu jaringan keselamatan negara yang lebih baik. Dan sini kita lihat dalam bajet yang telah dibentangkan sebelum berlaku pilihan raya mungkin akan disambung pada perbintangan ataupun mesyuarat kedua penggal pertama Parlimen ke-15 nanti adalah untuk melihat bagaimana seperti isu-isu yang dibincangkan ataupun yang letakkan seperti penubuhan pusat respons kem kebangsaan, itu juga perlu dilihat sebagai perkara yang boleh diperkemaskinikan. Isu-isu bagaimana isu-isu berhubungan cyber security, keselamatan cyber. Untuk lihat, kita ada NACSA, National Cyber Security Agency di bawah Majlis Keselamatan Negara yang setakat ini saya rasa telah berjaya untuk meletakkan isu-isu keselamatan cyber pada tahap yang optimum, tetapi perlukan pembaharuan dan perkara-perkara yang boleh dibincangkan secara bersama. Jadi sini timbul satu kesedaran di mana kita lihat perkara-perkara berkaitan dengan data ini mungkin perlu diwujudkan satu bentuk panel ataupun satu bentuk posisi khas di syarikat-syarikat swasta tentunya. Kita ada panel syariah untuk syarikat-syarikat berhubung isu halal. Kita ada panel-panel untuk menasihati berhubung isu-isu dengan perhubungan awam sebagainya. Dan tiba masanya satu bentuk panel untuk menasihati, satu bentuk jawatan-kuasa khas yang diwujudkan seorang pegawai perisian yang diwujudkan dalam syarikat-syarikat tertentu untuk melihat kemampuan bagaimana satu bentuk firewall, kawal selia berhubung data itu dapat dilaksanakan. Saya rasa ini perubahan-perubahan yang boleh berlaku dan dengan pembentukan dan pembentangan bajet yang saya rasa lebih meluas diberikan, saya rasa akan memberikan lebih kesedaran dan juga perkara-perkara yang boleh ditambah baikkan khususnya dalam agensi-agensi yang bukan berkepentingan cairan, sektor swasta dan sektor korporat. Kita lihat bagaimana bank-bank telah keluar daripada one-time password dan menggunakan perisian-perisian baru. Ini perkara yang baru dan saya rasa menarik untuk kita lihat bagaimana pembentukan cyber security. Dan pada 19 dan 20 hari bulan ini, ataupun lebih kurang 19 dan 20 bulan ini, ada satu Kementerian Pertahanan melancarkan satu, saya rasa dipanggilkan sebagai kempen siap cyber yang akan berlaku di Kementerian Pertahanan. Jadi ini adalah benda-benda yang dirangsangkan untuk meningkatkan kesedaran berhubung dengan keselamatan cyber di dalam negara. Dan saya rasa ini satu usaha yang baik yang sedang dijalankan dan harus terus diteruskan, tapi ia memerlukan satu bentuk perkembangan teknologi, kesedaran dan akta yang perlu dipraskinikan melalui perkara-perkara yang tertentu. Pandangan doktor pula bagaimana kesedaran masyarakat kita mengenai keselamatan cyber ini? Kerana apa, saya rasa banyak di antara kita ini suka berkongsi maklumat dan juga apa sahaja posting di hantaran di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya yang akan mengakibatkan data-data mereka itu boleh tercicir atau terbocor ke tempat lain. Dalam isu media digital, privacy is dead, kan? Maksudnya tidak dia salah istilah berhubung benda-benda yang berbentuk privacy, tetapi tidak semestinya kita perlu berkongsi secara terus. Kita perlu menghalusi mekanisme secara perkongsian itu dengan lebih baik. Bermaksud kita kena ada satu langkah pengawalan keselamatan secara kendiri dan satu langkah pengawasan bersifat agensi berkepentingan kerajaan. Di sinilah wujudnya peranan seperti NACSA, Pusat Respons Kem Kebangsaan. Dan pada masa yang sama, sebagai individu kita tidak boleh melari daripada isu-isu berkepentingan data media sosial yang perlu dihadkan mengikut kawal selia setakat kemampuan. Khususnya perkara-perkara berkepentingan peribadi itu boleh dikongsi, tetapi mungkin memerlukan langkah-langkah pengawalan yang tertentu. Mungkin akaun itu boleh diprivasikan, mungkin langkah-langkah seperti perkongsian data-data maklumat itu perlu diperlihatkan pada tempat-tempat dan tertentu. Tetapi permasalahannya sekali, apabila isu-isu banyak digunakan, kita mengisi borang, kita ada isu-isu tertentu dan sebagainya, maka di sini saya rasa perlu bentuk satu kawal seliaan yang ketara dalam mereka yang membekalkan perkhidmatan tersebut kepada masyarakat. Kerana tanggungjawab itu perlu dilihat daripada apa yang mereka lakukan, khususnya untuk membina satu sistem teknologi atau perisian yang mampu untuk mengekang data itu daripada dikeluarkan oleh agensi-agensi tertentu, sektor-sektor tertentu oleh pihak tidak berkepentingan. Di sini wujudnya satu posisi-posisi yang perlu lengkap dalam tempat-tempat tertentu, satu komponen-komponen tertentu dan perlunya satu perkara-perkara yang dilihat dalam bagaimana untuk membentuk langkah pengawalan keselamatan yang berkesan sebagai tanggungjawab pengelola ataupun mereka yang mengeluarkan perkhidmatan itu kepada awam. Dan ini perlu dilihat sebagai satu perkara yang baru, memerlukan satu kesedaran digital cyber yang amat tinggi bagi pihak pengguna, khususnya bagi pihak mereka yang menawarkan perkhidmatan kepada pengguna. Dan saya yakin apa yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, contohnya KKD berkolaborasi dengan TikTok untuk mengawal perkara mengenai hantaran berbau hasutan dan juga isu keselamatan cyber ini merupakan satu langkah yang baik yang dilakukan di bawah Kerajaan Perpaduan. Baiklah, sekarang kita beralih kepada skop yang lebih luas, iaitu hubungan negara kita dengan negara luar. Kita faham hubungan Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu baik dengan Presiden Indonesia Jokowi, dan juga kita faham juga tidak lama lagi akan berlakunya pemindahan kota ibu negara
Indonesia daripada Jakarta ke Kalimantan. Bagaimana ruang dan peluang ini boleh diambil oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menukar, ini merupakan satu peluang kepada kita untuk kita menjana ekonomi khususnya di bumi Borneo dengan langkah peralihan ini? Apabila berlakunya pemindahan kota Jakarta ke Nusantara sebagai sebuah ibu negara baru pada Indonesia, ini satu perkara yang perlu baik. Kerana kajian-kajian telah mengatakan bahawa Indonesia merupakan the sleeping tiger of Asia. Ya. Bermaksudnya kemampuan dan kemampanan ekonomi, peluang ekonomi Indonesia untuk keluar sebagai salah satu kuasa besar di Asia itu cukup tinggi. Dan mereka bukan cakap ASEAN, mereka merujuk kepada Asia. Dan sinilah saya rasa kerjasama politik iaitu pengiktirafan antarabangsa, kerana dalam Dasar Keselamatan Negara teras yang ke-9 tertulis sebagai pengiktirafan antarabangsa. Jadi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kita lihat bagaimana pengiktirafan antarabangsa itu datang secara memuncak dan banyak perkara-perkara negara-negara tertentu mengucapkan terima kasih, termasuk Presiden Jokowi. Dan ini merupakan satu bentuk rangsangan awal bagaimana untuk membentuk satu sistem sokongan berasaskan benda yang secara nyata dan secara nyata, secara tangible dan secara tidak tangible. Tangible mungkin kerjasama-kerjasama yang bersifat kepada kepentingan politik, ekonomi, pembangunan. Tetapi kerjasama secara ideologi. Bagaimana kita nak membina satu identiti bangsa kerumpunan serantau yang cukup besar dengan satu elemen perhubungan awam. Saya rasa di public diplomasi yang cukup baik dengan strategi diplomasi, gerak saraf yang diatur supaya masyarakat kita membangun bersama dengan masyarakat Indonesia dan melihat ini sebagai satu kekuatan Borneo, satu kekuatan serantau, satu kekuatan serumpun yang amat kuat. Ini perlu dilakukan daripada sekarang. Kenapa kita boleh cakap tentang kemajuan teknologi, ia harus datang bersama peradaban dan ketamadunan falsafah ideologi pemikiran yang sama dan seimbang. Dan benda ini perlu dibawa secara bersama dan sini saya rasa dengan pengiktirafan yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan satu gerakan-gerakan secara ekonomi, gerakan-gerakan secara perang saraf, ideologi, membina satu kesatuan bangsa, satu kesatuan ketamadunan serumpun dan serantau yang lebih baik, saya rasa ia akan membawa kepada satu jalinan kerjasama yang strategik. Dan kita tidak boleh menafikan bahawa kekuatan Borneo itu dengan kehadiran Indonesia di Nusantara dan juga dengan kerjasama bersama dengan Malaysia, Semenanjung, Sabah dan Sarawak, ia akan sebenarnya memberikan satu bentuk kuasa baru di kawasan ASEAN dan juga di Asia. Ini perkara yang perlu dilihat. Secara geostrategik, dah tentu akan ada satu bentuk gangguan daripada kuasa-kuasa besar dan juga ada satu bentuk kekuatan yang boleh dibawa untuk membina ASEAN dan Asia dengan perkara yang lebih baik, pengiktirafan yang baik. Kekuatan kita adalah satu kerjasama politik, satu pengiktirafan bangsa dan satu kedudukan geostrategik secara ketamadunan berasaskan secara nyata dan tidak nyata. Cuma kebimbangannya adalah isu keselamatan persempadanan. Pertama, persempadanan di Borneo itu sendiri. Yang kedua, isu persempadanan di Laut Cina Selatan antara negara-negara yang berada di sekeliling lah, China, Vietnam, Indonesia. Itu semua merupakan salah satu perkara yang perlu kita telusuri juga. Kerana apa? Berlakunya kecurian alam sekitar, sumber dan sebagainya, ia boleh mengakibatkan kerugian jutaan, malah berbilion ringgit kepada kita. Contohnya kerugian kemusnahan alam sekitar dan juga kecurian hasil laut. Doktor. Kalau kita lihat dalam dasar sebenarnya, kedaulatan dan keutuhan wilayah itu salah satu perkara yang letakkan sebagai perkara yang tertinggi di dalam Dasar Keselamatan Negara yang dibangunkan oleh Majlis Kesatuan Negara. Jadi kita minta ahli politik baca, kita minta masyarakat baca, dapatkan di laman web Majlis Kesatuan Negara dan baca Dasar Keselamatan Negara. Dan dalam kedaulatan dan keutuhan wilayah ini juga membawa kepada isu-isu di mana pada ketika ini terjadi satu bentuk perkara yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya mengkaji semula ataupun melihatkan satu bentuk perhubungan diplomasi berhubung dengan isu Kepulauan Batu Putih. Dan kenapa ini berlaku? Kerana dikatakan terdapat bukti-bukti baru pada tahun 2017 daripada United Kingdom, terdapat beberapa arkib yang mengatakan perkara itu berkepentingan kepada kerajaan Malaysia. Dan pada 2008 telah diserahkan ICJ kepada Singapura. Jadi inilah perkara-perkara yang mungkin boleh dinilai dan diperlihatkan untuk mengemaskinikan. Dan saya rasa dengan agensi keselamatan negara melihat pada kedaulatan dan keutuhan wilayah itu sebagai mekanisme penting dasar kedaulatan. Saya rasa perancangan-perancangan itu telah dilakukan. So tentu akan ada timbal balik. Apabila benda yang mendatangkan daripada positif, ada benda yang boleh mengancam keselamatan. Dan perkara-perkara perancangan ataupun perangkaan menuju isu-isu keselamatan ini perlu dilihat dan nilai secara strategik dengan kolaborasi elemen-elemen persikan, elemen-elemen persepadan dan elemen-elemen berhubung dengan perisian-perisian termasuk sistem-sistem mekanisme pertahanan moden. Dan saya rasa merupakan masalah yang boleh diselesaikan. Sudah tentu kita ada satu jalinan persebaran yang besar dan luas di kawasan Borneo, tetapi dengan satu bentuk mekanisme pertahanan berhubung dengan aset-aset penyelenggaraan pertahanan yang dikemaskini dari masa ke semasa dan saya yakin ia boleh membawa pada satu perubahan. Cuma kita harus bersedia
untuk bergerak secara bersama dan bukan bergerak secara bersingan, khususnya inilah yang kita namakan sebagai keselamatan menyeluruh yang terletak dalam dasar keselamatan negara. Okey, itu dia perkara yang perlu kita juga lihat di Borneo dan juga isu persempadan ini. Dan kira sekarang ini, Doktor, ada beberapa pihak merasakan ini adalah isu refugee, isu pendatang. Kita pergi kepada isu yang lain dan skop yang lain, merasakan bahawa refugee yang datang ke Malaysia ini, isu pendatang yang datang di Malaysia ini, contohnya Rohingya dan sebagainya itu, saluran pendidikan perlu dibuka oleh mereka. Kerana apa? Mereka berpendapat bahawa apabila pendidikan diberikan kepada mereka, anak-anak pendatang ini, mereka lebih faham tentang dunia, mereka lebih matang dan akhirnya isu-isu sosial disebabkan oleh mereka ini tidak akan lagi berlaku pada masa akan datang. Pendapat Doktor, perlu atau tidak? Saya amat suka soalan ini. Soalan yang baik bagi saya kerana ia melihat pada satu bentuk yang boleh dikatakan dilema di kalangan agensi keselamatan, di kalangan pentadbiran kerajaan dan juga masyarakat. Ya. Di manakah kita pada kedudukan pendatang-pendatang asing, khususnya pendatang asing yang datang tanpa izin, yang datang secara haram, pendatang-pendatang cuba mendapat perlindungan suaka dan sebagainya. Tapi apa yang perlu dipahami apabila kita cakap tentang pendatang asing, khususnya kita ambil kalau dari segi perkara yang selalu dibincangkan adalah golongan Rohingya. Bagaimana kita nak menangani perkara ini? Adakah kita ingin membuka ruang untuk mereka berada dalam sistem pekerjaan, memberi pendidikan secara sah? Maksudnya ia diwatakan. Dan apa yang perlu dilakukan, kita harus melihat. Apabila kita memberikan satu bentuk kebebasan, satu bentuk sistem pendidikan, maka ia harus datang dengan satu langkah pengawalan keselamatan yang berkesan. Antaranya yang pertama, mewujudkan satu sistem zoning. Sistem zon berasaskan masa dan lokasi. Maksudnya, mereka-mereka yang diiktiraf sebagai pendatang ini hanya boleh berada di setiap kawasan tertempat pada waktu tertentu, pada masa tertentu sahaja, supaya masyarakat merasakan di sini mereka tahu di sini kawasan-kawasan tertentu dan pada masa-masa itu mereka diberikan kebebasan. Yang kedua, kita kena wujudkan satu akta berhubung dengan isu-isu pendatang tanpa izin ataupun datang-pendatang pelarian-pelarian dan sebagaimana. Dan ini memberikan satu bentuk mekanisme langkah pengawalan keselamatan. Jadi sebelum kita memulakan pada proses untuk mengiktiraf mereka dengan memberikan pendidikan, membawa mereka pada elemen pekerjaan, kita juga harus melihat pada risiko-risiko keselamatan yang mungkin akan berlaku di dalam negara. Dan ini merupakan satu langkah keselamatan yang mungkin boleh dibincangkan dan diperhalusi. Dan salah satunya wujudkan akta-akta berkaitan dengan mereka supaya mereka tidak ada satu penuntutan atau penuntut perkara yang lebih daripada apa yang telah diberikan sekiranya ia dibenarkan oleh pihak kerajaan pada masa ini. Jika usul-usul ini dilakukan dan juga mampu direalisasikan, adakah secara halusnya kita boleh dikira sebagai telah pun merektifikasikan atau bersetuju dengan perjanjian pendatang tanpa izin, perjanjian refugee pada tahun 1960 kita tidak menandatangani. Kita juga pada satu ketika kerajaan juga telah mengatakan bahawa akan ada satu bentuk had khas yang akan diberikan kepada mereka. Tapi saya beranggapan ia perlu diperdebatkan dan perlu menunjukkan satu akta khas supaya kita meletakkan the do's and the don't. Setakat mana yang boleh, setakat mana tidak boleh dan setakat mana mereka tidak boleh melangkaui sekiranya kita ingin memberikan dan meletakkan satu pengiktirafan kerana kita tidak mengiktiraf perjanjian tersebut. Jadi di mana kita letak satu sistem perzonan. Jadi kita tahu mereka mungkin berada di sekitar Kuala Lumpur, mereka mungkin berada di sekitar kawasan-kawasan ibu kota, tapi kita tahu pada masa dan ketika ini mereka boleh berada. Tapi pada waktu-waktu tertentu ia berikan ketua mahkamah awam. Sekiranya kita bercakap tentang isu pendidikan, kita ada TVET yang untuk merangsangkan golongan-golongan warga tempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi setakat mana TVET ini juga dikawal supaya ada kumpulan-kumpulan TVET yang dibangunkan untuk rakyat tempatan diberikan keutamaan dan hanya industri-industri itu diberikan kelonggaran untuk mereka berada. Dan sekiranya dilanggari oleh mereka dan mereka yang diupah ataupun digaji oleh sektor-sektor agensi-agensi swasta contohnya, maka akta ini boleh kembali mengenakan hukuman. Ini perkara yang saya rasa perlu diperincikan dan salah satunya akan wujudkan satu bentuk langkah pengawalan keselamatan berasaskan keselamatan menyeluruh seperti yang terdapat dalam dasar keselamatan negara. Bukan sekat diperincikan, malah kalau boleh dipendekkan lagi sentimeter sampai milimeter kerana ia berkaitan dengan keselamatan kita, keselamatan negara. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Norniwani Maknordin, penganalisis keselamatan dan politik, pensyarah kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan juga informasi UiTM kerana sudi bersama-sama dengan kita untuk bercakap mengenai kerajaan perpaduan, bagaimanakah ia mampu untuk memperkasakan keselamatan negara. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Sama. Baiklah, sekarang